Sebelum ni kita belajar garis lurus y sama dengan mx tambah c. Tapi apa jadi kalau x tu kuasa 2? Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Memandangkan ini merupakan video pertama untuk siri matematik tingkatan 4 KSSM, jadi saya perkenalkan dengan ringkas diri saya. Nama saya Faris Yusran. Korang di luar sana boleh panggil Abang Faris ataupun Sir Faris. Jadi ini merupakan video yang pertama untuk siri matematik tingkatan 4 KSSM. Untuk video ini kita akan mulakan dengan bahagian yang pertama untuk bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Untuk video kali ini tiada kira-kira, tiada jalan kerja. Kita tak belajar lagi kira-kira. Itu dalam video yang seterusnya. Cuma untuk video kali ini kita akan belajar konsep apa itu yang dimaksudkan dengan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebelum kita mulakan, kita kena faham dahulu beberapa istilah matematik, iaitu sebutan, ungkapan, persamaan. Okay, kita tengok dulu sebutan. Okay. Apa itu sebutan? Sebutan, or in English we call it as a term. Okay? Suatu term, suatu sebutan. Kita sebut. Kita boleh umpamakan sebutan ni macam perkataan. Okay? Dalam bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke apa ke, dia adalah perkataan. Contoh makan ataupun minum, duduk. Okay? Perkataan. Sama juga dalam sebutan adalah suatu elemen nombor ataupun pemboleh ubah yang boleh berdiri sendiri. Contohnya 4y itu adalah satu sebutan. 5, nombor 5, satu sebutan. Negatif 2k juga satu sebutan. Dia macam satu perkataan. Okey, selesai? Dah faham apa itu sebutan? Okay. Next kita tengok pula ialah ungkapan. Kita ungkap. In English we call it as an expression. Okay. Ungkapan ni pula, kalau tadi sebutan kita boleh samakan dengan perkataan. Kalau ungkapan kita boleh samakan sebagai frasa. Okay. Kerana apa? Ungkapan ialah suatu gabungan pemboleh ubah, nombor dan juga simbol operasi. Okey? Sebagai contoh, 4x tolak 2. 4x satu term, tolak nombor simbol operasi, 2 satu term, satu sebutan. So 4x tu sebutan, ada simbol operasi tolak dan juga 2, juga satu sebutan. Jadi gabungan sebutan dan juga simbol operasi dinamakan sebagai ungkapan, expression. Kalau dalam istilah bahasa ataupun linguistik boleh diumpamakan sebagai frasa. Okey? Untuk membina suatu frasa, mesti perkataan perlukan kata hubung, kata sendi kan. So kalau dalam maths ni, simbol-simbol operasi itulah kata hubung dan kata sendi tu. Okey, itu adalah suatu frasa. Dia bukan ayat lagi. Okey, dia bukan ayat lagi. Yang ketiga ni, ketiga, persamaan. In English we call it as an equation. Daripada perkataan pun kita dah tahu persamaan, sama. Jadi, kita samakan suatu ungkapan dengan suatu elemen yang lain. Sebagai contoh, 4x tolak 2 sama dengan 0. Okey, ada sama dengan tu. Ada sama dengan, itu adalah persamaan. Okey, kita samakan 4x tolak 2 tu dengan 0.
kita boleh umpamakan persamaan ni macam ayat. Okey, dia macam ayat. Jadi kita dah tengok tadi 3 istilah, iaitu sebutan, ungkapan dan juga persamaan. A term, an expression and also an equation. Okey, jadi kita berbalik pula kepada tajuk kita, tajuk bab 1, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Persamaan kuadratik, kita dah tahu persamaan. Okey, persamaan ada sama dengan. Tapi persamaan kuadratik apa tu? Kuadratik bermaksud kuasa 2. Okey, time lower form kita dah belajar y sama dengan mx plus c. Itu adalah persamaan linear. Tapi untuk bab kali ini kita nak belajar tentang persamaan kuadratik. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan persamaan kuadratik adalah suatu persamaan di mana nilai tertinggi, nilai kuasa tertinggi pemboleh ubah dalam suatu persamaan tersebut ialah 2. Faham? Dalam satu persamaan tu, untuk mana-mana pemboleh ubah, nilai yang tertinggi, nilai kuasa yang tertinggi boleh ada ialah kuasa 2 sahaja. Itu adalah ungkapan kuadratik. Ingat tak? Ada perkataan lain selepas ungkapan kuadratik tu. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Bermaksud pemboleh ubah yang ada cuma boleh satu saja. Okey, tak boleh 2, tak boleh 3. Dia bukan lagi dalam satu pemboleh ubah. Contohnya, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3. Okey, itu adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, sebab dia ada x sahaja. Kalau contoh m kuasa 2 tolak 2n tambah 3. So, itu bukan lagi satu pemboleh ubah. Dia ada 2 pemboleh ubah. So, kita tak belajar yang tu untuk topik ni. Untuk topik bab 1, kita belajar cuma fungsi, persamaan dan juga ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Tadi saya dah terangkan tadi, yang tadi tu sebenarnya adalah ciri ungkapan kuadratik. Ciri yang pertama, kuasa tertinggi pada pemboleh ubah ialah kuasa 2. Dan ciri yang kedua, pemboleh ubah cuma satu sahaja. Okey, 2 ciri tu. Next, kita tengok ciri yang ketiga ialah bentuk ungkapan kuadratik ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Itu adalah bentuk general form. Okey, a ialah berkali kepada x kuasa 2, b ialah berkali kepada x, c ialah pemalar, constant. Nilai A tak boleh sama dengan kosong. Kenapa tuan? Kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Okey, kita tengok balik. Kita ambil balik bentuk ungkapan kuadratik yang kita dah cakap tadi. Okey, bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Cuba kita gantikan kosong dalam bentuk tadi. Kalau kita gantikan kosong dalam bentuk tadi, kosong kali x kuasa 2. Jadi, sama dengan kosong. Jadi, kuasa 2 tu hilang. Jadi, dia tak menepati syarat sebagai suatu ungkapan kuadratik. Kena ada pemboleh ubah dengan kuasa tertinggi iaitu 2. Itu ialah ciri yang ketiga, iaitu nilai A tak boleh sama dengan kosong. Nilai A sahaja yang tak boleh sama dengan kosong. B dengan C boleh. B dengan C boleh. Bermaksud, kalau kita gantikan B dengan C, nilai kosong, kita hanya tinggal suatu sebutan dengan pemboleh ubah x kuasa 2. Bermaksud, kita masih menepati ciri suatu ungkapan kuadratik. Contohnya, x kuasa 2 ataupun negatif x
X kuasa 2 itu masih dikategorikan sebagai ungkapan kuadratik kerana masih ada pemboleh ubah dengan kuasa 2. Okey, walaupun tak ada bx dengan tak ada c pun tak apa, tak ada masalah. Okey, disebabkan ungkapan kuadratik ni ialah suatu ungkapan lah kan, bermaksud kita boleh buat graf. Kita boleh buat graf daripada suatu ungkapan ataupun suatu persamaan. Cuba kita ambil ungkapan 2x kuasa 2 tambah 5. Graf dia jadi seperti ini. Graf dia melengkung ke bawah. Graf dia macam bentuk U macam tu. Okay? Kita ambil pula negatif x kuasa 2. Graf dia jadi seperti ini. Okay? Graf dia melengkung ke atas. Bentuk macam U terbalik. Okay? Kedua-dua bentuk U yang senyum dengan U yang muram dipanggil sebagai parabola. Graf melengkung macam tu, melengkung bentuk U, tak kisahlah melengkung ke bawah ke melengkung ke atas ke, dikenali sebagai parabola. Okey, daripada ciri-ciri yang kita dah cakap tadi kan, jadi bermaksud kalau kita ada pemboleh ubah dengan kuasa 2, bx dengan c tu bolehlah kan kalau nilai dia kurang daripada 2. Boleh. Sebab kalau kita tengok balik bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c, bx tu sebenarnya x kuasa 1. Tapi kita tak tulis 1 lah sebab memang dia x sajalah. X kuasa 1 ialah x lah kan. Okey. Tapi boleh tak kalau contoh x kuasa 0.5? Boleh ke? Boleh tak kalau x tu kuasa negatif 2? Sebenarnya, ciri yang seterusnya ialah kuasa pemboleh ubah mesti nombor bulat sahaja. Nombor bulat bermaksud bukan nombor perpuluhan, bukan pecahan dan juga bukan nombor negatif. Okey? Kenapa mesti nombor bulat? Cuba kita ambil satu ungkapan. Cuba kita ambil ungkapan 2x kuasa 2 tolak 3 per x kuasa 2. Kalau kita tukar balik pecahan tu, kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 3x kuasa negatif 2. Okey, kuasa negatif. Cuba kita masukkan dalam graf. Kalau kita lukis graf dia, ini adalah graf dia. Okay, kalau kita perhatikan betul-betul, graf dia daripada atas turun sampailah ke bawah sampai ke infinity. Tak berbentuk parabola pun, tak bertemu pun berbentuk U pun. Jadi graf dia bukan berbentuk parabola. Jadi ia bukan suatu ungkapan kuadratik. Okey, tadi ungkapan dengan kuasa negatif. Kalau kuasa pecahan ataupun kuasa dengan nombor perpuluhan, contoh 4x kuasa 2 tolak x kuasa 0.25 ataupun x kuasa 1/4. Okey? Jadi ini adalah graf dia. Kalau kita perhatikan betul-betul graf dia daripada atas turun ke bawah, dia macam cakup. Dia macam cangkuk ke situ je. Graf tu tak terus ke atas. Jadi graf tu bukan berbentuk parabola. Graf bukan berbentuk parabola bermaksud ungkapan tersebut bukanlah ungkapan kuadratik. Simple, okey? Itu sahaja untuk video kali ini. Kita dah membincangkan tentang istilah-istilah dalam matematik, iaitu sebutan, ungkapan dan juga persamaan, dan juga kita telah membincangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik. Kita ulang balik. Yang pertama iaitu mesti ada kuasa pemboleh ubah dengan kuasa 2. Ciri yang kedua, cuma ada satu pemboleh ubah. Ciri yang ketiga,
A tak boleh sama dengan kosong, tapi B dengan C boleh. Dan juga ciri yang keempat, kuasa mestilah nombor bulat. Kuasa tidak boleh dalam bentuk nombor perpuluhan, pecahan ataupun nombor negatif. Itu adalah 4 ciri ungkapan kuadratik. Itu saja untuk video kali ni. Dah faham konsep? Okey, teruskan ke video yang seterusnya. Tapi sebelum tu, saya akan tinggalkan anda dengan satu kuis kefahaman. Saya akan tinggalkan di dalam description box di bawah. Klik link tu, jawab, boleh terus semak jawapan. Okey? Itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.